Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Berjumpa lagi murid-murid cikgu. Murid-murid SK Hitam dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita akan masuk tajuk baru reka bentuk dan teknologi untuk tajuk teknologi rumah tangga. Jadi kita akan belajar untuk standard pembelajaran 4.3 artikel jahitan, sub tajuk dia 4.3.1 mengenal pasti jenis mata jahitan, itu jahitan tangan pada artikel jahitan, dan 4.3.2 menerangkan fungsi alatan jahitan. Okey. Kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, pada muka surat 4 ni kita akan mengenali mata jahitan. Mata jahitan apa yang kata? Tengok. Iaitu mempunyai pelbagai jenis. Okay, mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik. Apa itu fabrik? Kepingan fabrik iaitu kalau kita boleh katakan kain lah. Untuk kamu senang tahu, kain mempunyai kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikutlah contoh mata jahitan. Pertama, jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memudahkan dan mematikan jahitan. Untuk memudahkan jahitan tu, kita nak mula jahitan, kita kena buat jahitan kia. Jadi jahitan ni adalah jahitan yang sangat penting untuk kita melakukan jahitan tangan. Jadi jahitan ni kamu kena kuasai lah macam mana kita nak buat. Kedua, jahitan jurujur halus. Jahitan jurujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jurujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Apa itu kelepet? Nanti di akhir slide ini cikgu akan tunjuk kamu apa itu kelepet. Ketiga, jahitan jurujur kasar. Jahitan jurujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Maknanya jahitan jurujur kasar ni sesuai digunakan untuk jahitan sementara. Sementara apa tu? Contoh kita nak letakkan kedudukan dua fabrik, dua kain kita nak cantum secara sementara. Jadi kita perlulah menjahit menggunakan jahitan jurujur kasar. Ni adalah jahitan apa? Nak jahitan apa ni murid? Ini adalah jahitan kia. Jahitan kia. Yang ni jahitan jurujur halus, ni jahitan jurujur kasar. Jurujur halus, jurujur kasar dan kia ni kalau kita tengok sebelah luar dia adalah sama sahaja dari segi bentuk jahitan dia tu. Corak jahitan itu sama. Tapi bila kita tengok di sebelah dalam dia akan ada perbezaan lah. Jahitan jurujur halus, jahitan kia ni berbeza di sebelah dalam dia dengan jahitan jurujur halus dan jurujur kasar. Perbezaan jurujur halus, jurujur kasar dari segi jarak antara jahitan ni. Jurujur kasar dia jarak banyak lah. Itu saja. Baik, seterusnya kita akan belajar mata jahitan yang seterusnya adalah jahitan insan pari. Di mana insan pari itu di sini. Okey, insan pari. Okey. Cikgu bagi cantik sikit. Insan pari.
Sampari di sini. Tengok buku kamu tu. Okey, apa fungsi dia? Jahitan sampari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, seterusnya jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Mana sembat? Kita pergi sembat. Okey, di sini. Ni. Boleh sembat sini. Di sini sembat. Okey. Seterusnya kita pergi ke jahitan silang pangkah. Mana silang pangkah? Ini silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain sebagai jahitan hiasan. Kalau kamu tengok, biasanya kamu tengok di sini. Lipatan, bahagian kelepek lipatan kain. Dekat-dekat lipat tu, biasanya dia akan buat silang pangkah lah. Biasa di hujung seluar. Hujung seluar dia akan jahit dengan jahitan silang pangkah. Okey, ini contoh-contoh jahitan sampari. SL ni apa? SL kain fabrik di sebelah luar. Mana kalau di sebelah luar kita akan nampak ni lah. Ni jahitan sembat. SD sebelah dalam macam ni. Kita jahit sebelah dalam macam ni. Jahitan sembat. Kenapa ni jahitan kia di bawah lipatan? Sebab apa? Apa maksud jahitan kia di bawah lipatan? Kan kita dah belajar tadi, jahitan kia ialah jahitan yang untuk memulakan dan mematikan jahitan, kita kena mulakan dengan jahitan kia. Jadi, kalau akhirkan di sini, kita akan matikan dengan jahitan kia lah. Jahitan silang pangkah. Yang ni jahitan yang senang dan cantik. Kita boleh buat corak menggunakan jahitan silang pangkah. Okey, seterusnya kita kenali alatan jahitan. Okey. Kadang-kadang kita kat rumah kita dah ada. Kita tak tahu apa nama dia. Terutama sekali kalau mak kamu atau ayah kamu tu tukang jahit lah. Pernah tanya tak kat rumah kamu? Pernah tanya tak kat ibu kamu apa benda ni? Contohnya, kapur tukang jahit untuk apa ni? Okey, pertama sekali kita tengoklah alatan jahitan. Pertama, pembaris. Ada pembaris yang jenis straight, ada pembaris yang bentuk macam ni. Macam L ni. Apa fungsi dia? Mengukur dan menandakan pola. Okey, kedua, roda surih. Roda surih memindahkan tanda pola ke fabrik. Kat atas ni ada bergerigi ni. Bergerigi atas ni. Ketiga, pita ukur. Pita ukur lah biasalah mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Dan kapur tukang jahit membuat tanda pola pada fabrik. Kita nak tanda. Kita nak tanda pola ataupun corak lah pada fabrik. Cikgu rasa di pita ukur ni biasa ada kat rumah kamu. Dan kamu kena, setiap rumah perlu ada lah. Untuk kita nak ukur pinggang kita, baju kita, nak beli baju baru, kita nak kena ukur. Baru kita senang lah bila pergi kedai nak ukur badan, kita tahu dah berapa ukuran saiz badan kita. Okey, seterusnya kita tengok kertas karbon tukang jahit. Itu alatan seterusnya adalah kertas karbon tukang jahit. Dia disediakan, didatangkan dengan pelbagai jenis warna. Pelbagai jenis warna bersesuaian dengan
warna kain yang kamu nak guna tu. Kalau kain kamu warna merah, yang kertas karbon yang sesuai untuk kamu gunakan adalah warna kuning lah. Jadi dia tak sesuai bila kain kamu warna biru, kamu pakai kertas karbon warna biru. Macam mana fungsi dia? Adalah memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Roda surih kita dah tengok tadi dan kita dah belajar tadi. Benda ni semua ada di bengkel nanti dan cikgu akan tunjuklah kamu macam mana rasa dia, macam mana keadaan yang sebenarnya. Seterusnya jarum peniti. Cikgu rasa jarum peniti ni banyak ada kat setiap rumah. Biasanya adalah setiap rumah ni. Jarum peniti ni adalah apa fungsi dia? Menyemat pola pada fabrik, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Jadi kalau contohnya kita nak jahit lencana baju kamu, baju sekolah kamu, bila kita nak pegang tu payah kan. Jadi sebelum kita tak membagi lencana tu bergerak-gerak, jadi kita sematkan dengan jarum peniti ni lah. Seterusnya seterusnya gunting gunting fabrik dan gunting kertas. Ini ada 2 benda yang sama, macam sama tapi berbeza dari segi fungsi dia. Gunting fabrik adalah sesuai untuk menggunting fabrik, manakala gunting kertas memotong kertas bagi membentuk pola. Gunting kertas adalah untuk kertas, gunting fabrik adalah untuk fabrik. Di sini kita tengok dia, perbezaan dia di tempat pemegang dia ni. Biasanya macam itulah, di sinilah beza dia. Kalau kamu nak tahu gunting kertas dan gunting fabrik, kamu tengok pada bentuk pemegang dia. Biasanya gunting fabrik lebih berat daripada gunting kertas. Adakah boleh kita pakai gunting kertas untuk menggunting fabrik? Jawapannya boleh. Tetapi kemungkinan besar guntingan kamu tu tidak tepat. Jadi gunting yang sesuai menggunakan untuk menggunting fabrik adalah gunting fabrik. Okey, seterusnya jarum jahit tangan. Ini jarum, lepas ni kita akan banyak guna jarum ni lah, jarum jahit tangan ni. Tapi hati-hatilah, benda ni benda yang tajam. Okey, tajam dia. Di sini dia susun mengikut saiz dia. Ada saiz panjang, ada saiz pendek. Dan mesin jahit mini, cikgu dalam proses untuk beli mesin jahit mini untuk letakkan di bengkel kita untuk menjahit fabrik lah, menggunakan elektrik untuk berfungsi. Mesin jahit tangan, kita ada mesin jahit tangan dekat bengkel kita. InsyaAllah kita akan guna nanti kalau kita dah boleh kembali ke sekolah nanti. Seterusnya peretas jahitan. Peretas jahitan adalah untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Jadi kita guna peretas jahitan ni adalah untuk memudahkan kita menanggalkan mata jahitan. Menanggalkan mata jahitan. Kalau rumah kamu tak ada peretas jahitan, kamu boleh gunakan pisau lah ataupun gunting. Tapi peretas jahitan adalah alat yang paling sesuai untuk meretas atau menanggalkan mata jahitan. Contohnya kamu nak tanggalkan jahitan asal tu, kamu nak buka balik. Jadi kamu kena menggunakan peretas jahitan. Peretas jahitan ni dia tak menyebabkan kerosakan pada kain tu. Kalau sekiranya kamu menggunakan pisau, kemungkinan kamu merosakkan kain lah. Kamu silap hiris nak buang benang tu, tetapi kamu hiris sekali dengan kain tu. Kamu potong sekali dengan kain tu. Jadi koyaklah kain tu, habis rosak. Okey. Ni. Jadi cikgu kata nak terangkan kamu klaim. Klaim kat mana?
cantuman 2 atau lebih fabrik untuk memberikan bentuk pada pakaian atau artikel ni. Cantuman biasa kat sini lah, dekat badan kita ni, cantuman 2. Klin juga boleh dijadikan sebagai hiasan. Okey, seterusnya kelepek. Kelepek di mana? Kelepek kita tengok di sini. Okey, kelepek biasanya ada di hujung kaki seluar dan juga di hujung lengan pakaian. Di hujung lengan pakaian. Kelepek digunakan untuk mengemas dan mengukuhkan tepi pakaian artikel dan kain kelengkapan rumah tangga dengan jahitan tangan atau mesin. Terdapat dua jenis kelepek, itu kelepek lurus dan kelepek melengkung. Juga rasa cukup setakat ini dulu dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.